Selamat datang ke channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian body tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cara kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui apakah tips ataupun cara yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Baiklah teman-teman, sebelum itu silakan anda aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel Nazir Abdullah. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada proses seterusnya. Baiklah teman, apa yang penting pada dasarnya adalah teman untuk anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville adalah pastikan anda memilih cabang pokok bougainville daripada induk yang cantik, sehat, subur dan mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh sebuah bonsai. Ini terutamanya untuk anda ingin menanam stek daripada pokok bougainville dengan menggunakan cabang daripada bougainville dan anda ingin menjadikan bahan tersebut sebagai bahan bonsai. Okey, yang pertama sekali teman, yang perkara dasarnya adalah pilihlah dari cabang stek tersebut daripada pokok induk yang mempunyai sifat-sifat fizikal semula jadi seperti saiz daunnya kecil, bunganya kecil ya, dan mempunyai bunga-bunga yang berbagai warna dan juga mempunyai bentuk cabang yang meliuk-liuk ataupun cabang yang lurus macam ni. Okey, ini tergantung kepada bagaimanakah bentuk ataupun gaya bahan bonsai tersebut yang anda ingin buat ya, sama anda ingin membuat bahan bonsai tersebut gaya dengan lurus menegak macam ni ataupun dengan gaya bengkok-bengkok ya, ini terpulang kepada anda teman, terpulang kepada keinginan anda, itu terserah, itu tidak ada peraturan ya. Okey, lepas tu teman, perkara yang seterusnya adalah pastikan anda mengambil stek daripada cabang pokok bougainville ini yang stek yang sederhana, tua, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, matang seperti ini. Okey, ini adalah penamatan yang penting. Pokok tu masih dalam kondisi yang sihat. Tengok nampak tak, masih hijau kan? Ini mana ini cabang ini masih sihat ya, teman, masih sihat lagi. Okey. Dan lepas tu untuk keselamatan, pastikan anda memotong atau memangkas semua daun duri-duri teman, sebab pokok bougainville ini memang memiliki duri. Ini adalah bekas-bekas duri ya teman. Ini adalah bertujuan untuk keselamatan supaya anda tidak luka kerana duri. Okey. Lepas tu perkara yang seterusnya, apa yang anda perlu lakukan sebelum anda menjadikan bahan stek daripada cabang pokok bougainville ini teman ya, untuk jadikan sebagai bahan bonsai, pastikan anda memastikan cabang pokok bougainville tersebut sudah pernah berbunga. Ini adalah untuk membantu teman, untuk membantu anda mempercepat ke proses pembungaan daripada stek cabang bougainville ini. Tentu seronok kan apabila kita dapat menanam stek daripada cabang bougainville kemudian tidak lama akan mengeluarkan bunga. Okey. Baiklah teman-teman, itu adalah beberapa perkara yang anda perlu ketahui ya sebelum anda mengambil stek daripada cabang pokok bougainville untuk anda jadikan sebagai bahan bonsai anda. Okey, lepas tu teman, apa yang kita perlu lakukan? Okey, untuk membantu proses pertumbuhan akar, teman, di sini saya menggunakan salah satu jenis bahan alami yang teman yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai bahan perangsang untuk pertumbuhan akar. Okey, di mana di sini saya menggunakan bunga lidah buaya teman. Ini adalah bunga lidah buaya ya. Okey, lidah buaya. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara kita menggunakan bunga lidah buaya ini sebagai bahan perangsang pertumbuhan akar stek kita. Okey. Pertama sekali teman, untuk anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini teman ya, untuk membantu percepatkan proses pertumbuhan akar yang banyak, yang pertama sekali pasti anda melakukan penyayatan ya teman. Sediakan pisau yang bersih, yang tajam. Lepas tu kita lakukan penyayatan. Bagaimana kita lakukan penyayatan? Bahagian pangkal bawah. Okey, kita sihat. Bismillah. Mengapa kita melakukan penyayatan ataupun apakah tujuan kita melakukan penyayatan? Tujuan kita melakukan penyayatan ialah teman-teman adalah untuk membantu mempercepat dan memperbanyakkan akar-akar tumbuh pada stek cabang pokok bougainville kita ni. Itu adalah tujuan teman. Mengapa kita melakukan penyayatan mesti ini, untuk membantu mempercepat dan memperbanyakkan tumbuhnya akar pada bahagian stek kita. Macam tu, nampak? Okey, lakukan penyayatan macam tu ya, nampak kan? Macam tu. Lakukan penyayatan. Kemudian apa yang kita lakukan teman? Okey, untuk membantu proses pertumbuhan akar pada bahan stek cabang pokok bougainville kita ini teman, kita boleh menggunakan bahan perangsang akar. Sama ada bahan perangsang akar tersebut bahan perangsang akar alami ataupun kimia, ini tergantung kepada apa yang anda mudah dapatkan. Penting teman, apa yang anda mudah dapatkan, dan bahan tersebut boleh membantu mempercepatkan pertumbuhan akar pada bahan stek anda. Okey. Untuk perkongsian kali ini teman, saya kongsikan dengan menggunakan daun daripada lidah buaya. Ini adalah daun daripada bunga lidah buaya teman, di mana kita akan menjadikan daun daripada bunga buaya, lidah bunga buaya ini teman akan menjadi
perangsang akar ya, untuk membantu mempercepatkan proses tumbuhnya akar pada stek cabang pokok bergembira kita. Bagaimana caranya teman? Okey, caranya mudah saja. Kita ambil pisau satu mana, kita belah ya. Kita belah bahagian tepi ni. Kita belah macam tu teman, kita belah ya. Kita ambil pisau, kita belah. Kita belah macam tu. Kita belah ya. Kita belah macam tu. Bismillah. Okey, kita belah macam tu. Belah ya. Okey, belah macam tu, belah. Okey, lepas tu teman, apa kita lakukan ialah kita ambil stek cabang kita tadi ya, kita buka, lepas tu kita oleskan macam tu. Oleskan macam tu ya. Oles biar semua bahagian yang kita lakukan penyihatan tadi terkena olesan daripada bunga raya ni, pokok lidah buaya ni teman, macam tu. Okey, macam tu. Lepas tu teman, kita biarkan ya, kita biarkan dalam lidah buaya ni ya, stek kita ni biar dalam ni dulu, biar yang meresap dulu ya, kita biarkan dulu. Okey, sementara kita menunggu teman, stek kita ni meresap, kita biar macam tu teman, dalam lidah buaya ni. Kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu kita menyediakan bahan untuk kita jadikan sebagai media tanam. Ingat teman ya, untuk menanam stek daripada pokok bougainvillea, apa yang penting media tanam tersebut pastilah bersifat poros dan gembur. Dua sifat teman, itu poros dan gembur. Okey. Untuk sifat tersebut ataupun bahan media tanam tersebut, contohnya seperti anda boleh menggunakan sekam padi, pasir kasar, pasir malam, sepihan batu bata, kokopit, teman, arang-arang kayu, dan juga bahan-bahan yang mempunyai sifat yang gembur dan poros. Ya, untuk anda juga boleh menggunakan kompos, teman, kompos juga boleh ya, iaitu daun-daunan kayu yang sudah lama terproses ya. Anda boleh jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam stek daripada cabang pokok ini. Okey, untuk perkongsian pada kali ini teman, saya hanya menggunakan tanah yang ini adalah tanah subur teman. Anda juga boleh menggunakan tanah subur saya sebagai bahan untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam stek daripada cabang pokok ini adalah tanah subur teman, tanah subur ya. Okey. Dan lepas tu teman, anda perlu menggunakan ataupun anda menggunakan bekas. Okey, anda menggunakan kertas polybag, pot ya, bekas botol atau cup. Untuk di sini teman, untuk podcast kali ini saya menggunakan cup bekas air saja teman. Okey, bekas air. Yang penting, yang paling utama teman, pastikan anda menggunakan bahan yang mudah untuk anda dapatkan ya, mudah untuk anda dapatkan dan sesuai untuk anda sebagai tempat untuk anda menanam stek daripada cabang pokok bumi dan yang penting teman, apa pun ya, pastikan anda membuat lubang di bahagian bawah tersebut teman. Anda menggunakan pot, bekas botol ya, bekas gelas, cup macam ni ataupun polybag. Okey, penting bahan tersebut mempunyai lubang. Kenapa perlu ada lubang teman? Untuk membantu proses pengelairan dalam media tanam anda. Okey, di sini saya menggunakan, okey, itu dia teman. Itu adalah perangkap nyamuk ya, untuk menutupi lubang yang setebuk bawah ni. Okey. Ini adalah untuk mengelakkan media tanam kita keluar daripada pot tersebut. Okey. Lepas tu teman, dalam keadaan ni teman-teman, okey, untuk media tanam anda boleh menggunakan media tanam yang kering ataupun lembap. Okey. Ini sangat mudah teman. Okey. Sekiranya anda ingin menggunakan media tanam termin kering teman, cara penyiramannya ialah anda perlu menyiram bahan media tanam tersebut basah 100% ya. Kerana apa teman? Kerana kita tidak akan melakukan penyiraman nanti apabila kita sudah menanam stek ini selama lebih kurang 5 hingga ke 7 hari selepas kita melakukan penanaman yang pertama. Okey, baiklah teman, sekarang kita lakukan prosesnya, iaitu kita lembapkan dulu teman. Kita lembapkan dulu media tanam teman, kita lembapkan dulu ya. Kita lembapkan dulu. Okey. Kita lembapkan dulu ya. Kita lembapkan dulu media tanam ni. Okey, kita ingat tahu untuk air teman, silakan anda menggunakan air sumur ataupun air hujan. Ingat teman, untuk penanaman pertama sekali apabila anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainvillea anda ya, sama ada itu stek cabang ataupun stek ranting ataupun stek akar, teman ingat ya, pastikan anda menggunakan air sumur ataupun air hujan. Jangan sekali menggunakan air pipe ya, kerana air pipe mengandungi klorin. Klorin tidak sesuai untuk bahan stek kita. Ini boleh menyebabkan bahan stek kita buruk dan mati. Okey, jadi gunakan air sumur ataupun air hujan. Okey. Okey, kita masukkan air teman ya. Masukkan teman. Sikit. Kita akan buatkan media tanam kita dalam keadaan lembap saja teman ya. Lembap saja.
perlu dalam keadaan terlalu basah. Teman-teman, buat agak lembab saja. Kita masukkan ke dalam bekasnya. Salah satu kelebihan apabila kita menggunakan media tanam dalam keadaan lembab ini, teman-teman ya, ini adalah untuk memudahkan kita membuat stek daripada cabang pokok bougainville kita ini, teman, tidak bergoyang ya, tidak bergoyang karena ya sudah dalam keadaan yang agak lembab ya. Jadi memudahkan apabila kita melakukan pemanatan nanti ya, mudah ya menahan cabang dari stek bougainville kita itu tidak bergoyang. Kita padat-padatkan ya, teman-teman ya. Okey. Lagi. Air lagi. Kita campur ya. Ini juga merupakan salah satu cara kita menjimatkan air, teman-teman. Caranya kita sukar untuk mendapatkan air hujan, terutama mungkin musim yang kurang hujan ya, teman. Jadi kita sangat selalu menggunakan cara ini. Jadi kita menjimatkan penggunaan air. Macam ini. Untuk mendapatkan tanah subur, teman, Anda boleh mendapatkan tanah daripada pohon bambu ya, teman, di bawah pohon bambu ataupun di bawah pohon pisang ya, teman-teman. Itu adalah tempat-tempat yang mudah untuk mendapatkan tanah-tanah subur ya, teman ya. Di mana tanah-tanah subur ni biasanya, teman-teman, daripada daun-daun kayu yang sudah lama mati, gugur, teman, dan sudah memburuk ya dan membusuk dan sudah tidak seperti akar kayu lagi. Jadi di situlah tempat Anda mudah mencari tanah-tanah subur sebenarnya. Biasanya tanah-tanah subur ni, teman, mempunyai kandungan nutrisi ataupun zat makanan yang sangat banyak ya, teman ya, yang banyak dan sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan media tanam untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville kita. Itu teman ya. Itu adalah mengapa kita sangat digalakkan untuk menggunakan tanah subur sebagai salah satu bahan untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville kita. Sama ada stek cabang, stek batang ataupun stek akar, teman, tanah subur adalah merupakan salah satu jenis
bahan yang sesuai untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam stek-stek daripada pokok bergembil kita. Okey, teman-teman, sekarang kita akan masukkan kita akan masukkan stek kita ke dalam ni, ke dalam bekas kita meletak dengan media tanam tadi ya. Kita akan masukkan bismillah. Di situ. Dan kita masukkan lagi, tambah lagi media tanam. Ingat teman-teman, padatkan ya. Kenapa kita perlu padatkan? Ini adalah untuk membantu menahankan bahan stek kita ni daripada bergoyang. Teman, padatkan ya, tidak menyusah. Padatkan. Okey, mari kita sudah selesai melakukan penanaman ya. Okey, ini adalah hasil kita sudah lakukan penanaman tadi. Okey, langkah seterusnya teman-teman, apa yang anda perlu lakukan di sini adalah sekarang adalah masa anda melakukan perawatan ya teman, perawatan. Apa yang dikatakan perawatan ini dia adalah teman, yang pertama sekali anda hendaklah memastikan media tanam yang terdapat dalam pot ataupun cup ini teman sentiasa dalam keadaan yang lembap, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering ya. Ingat teman, selepas anda melakukan penanaman pertama ini teman-teman, pastilah anda pantau, lihat teman bagaimana keadaan media tanam dalam cup ini. Ini adalah kelebihan teman apabila kita menggunakan cup yang transparent seperti ini ya teman. Ini adalah untuk memudahkan kita memantau keadaan media tanam yang ada dalam cup ini, sama ada kering atau lembap. Dan kedua teman, apabila kelebihan apabila kita menggunakan media tanam ataupun cup daripada bekas air ni teman, mudah untuk kita melihat perkembangan pertumbuhan akar di dalam cup ini. Sama ada stek kita tumbuh ataupun mati ya. Apabila tumbuh kita akan melihat akarnya tumbuh di sini nanti. Itu adalah kelebihan apabila kita menggunakan cup daripada gelas air ini. Okey, lepas tu teman, pastikan anda memantau keadaan media tanam, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua teman, okey. Satu lagi teman, semasa anda dalam perawatan ya, penanaman pertama stek daripada cabang pokok bergembil teman, lakukan penyiraman selama 3 hari sekali selepas penanaman ya. Ini selepas 5 hingga ke 7 minggu ya teman. Lakukan penyiraman 3 hari sekali. Okey, bagaimana cara teman? Okey, pastikan dulu bahawa media tanam ini sudah dalam keadaan yang tidak terlalu kering ya, tidak terlalu kering. Okey. Ini adalah untuk mengekalkan kelembapan pada media tanam. Itu adalah tujuan mengapa kita perlu melakukan pemantauan. Okey. Lepas tu perkara yang seterusnya ialah anda hendaklah meletakkan bahan stek anda ini di tempat teduh daripada cahaya matahari secara langsung, tetapi masih mendapat sinaran cahaya matahari. Contohnya anda boleh meletakkan bahan stek anda ini di bawah pokok, di bawah tepi-tepi bangunan ya. Jangan meletak di dalam bilik, kerana di dalam bilik ia tidak mendapat sinaran matahari. Kerana sinaran matahari diperlukan untuk bahan stek kita ini dalam proses pertumbuhan, iaitu proses fotosintesisnya. Itu adalah proses semula jadinya. Okey. Lepas tu teman, perkara seterusnya ialah anda hendaklah memastikan bahan stek anda ini selamat daripada gangguan haiwan peliharaan seperti ayam dan kucing ya. Kerana apabila bahan stek kita diganggu oleh ayam dan kucing, bagaimana cara? Mungkin dilanggar ya. Jadi berlaku pergoyangan antara stek dan media tanam. Ini akan menyebabkan stres pada bahan stek kita dan menyebabkan lambatnya tumbuh akar nanti. Dan ini akan sangat tidak baik untuk stek kita. Okey. Lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan di sini teman, ini adalah tergantung bagaimana keadaan anda, keadaan semasa ada anda melakukan penanaman teman. Sekiranya masa itu keadaan terlalu panas teman, anda boleh melakukan penyungkupan ya.
Okey, boleh melakukan penyungkupan. Anda boleh melakukan penyungkupan selama lebih kurang 15 hingga ke 20 hari macam tu ya. Sehingga anda tengok nampak bila kedua mata tunas nanti baru anda membakar sungkupan anda tadi secara perlahan-lahan. Tetapi sekiranya anda melakukan penanaman pertama ini teman pada musim yang agak lembap, mungkin hujan contohnya ya teman, anda tidak boleh melakukan penyungkupan kerana keadaan masa itu dalam keadaan lembap, sejuk ya. Jadi tidak menjadi masalah. Kerana teman-teman, apa tujuan kita melakukan penyungkupan adalah untuk mengekal kelembapan pada bahan stek kita supaya ia tidak terlalu kering. Apabila kering, ia akan mati. Itu adalah tujuan mengapa kita melakukan penyungkupan. Okey, lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan ialah anda sentiasa melakukan pengawasan ya, terutamanya fokus kepada keadaan media tanam dan juga gangguan hewan-hewan peliharaan. Okey, itu adalah langkah-langkah yang perlu anda lakukan teman-teman sekiranya anda ingin menjadikan bahan stek anda berhasil tumbuh. Okey. Teman, untuk perkongsian kali ini teman, saya hanya menggunakan tanah subur sebagai media tanamnya tanpa menggunakan bahan-bahan lain. Cuma saya menggunakan lidah buaya sebagai bahan pembantu untuk memproses pertumbuhan akarnya. Baiklah teman, mari kita sama-sama lihat dulu teman asal hasil yang sedang saya lakukan dengan cara yang sama teman. Satu masa dulu saya lakukan. Okey. Ini teman. Ini adalah hasil teman ya. Ini adalah hasilnya. Saya di sini menggunakan polypack ya teman. Saya hanya menggunakan polypack ya teman ya sebagai bekas, dan saya juga menggunakan tanah subur saja sebagai bahan untuk jadikan sebagai media tanam, dan saya juga menggunakan ini tadi ya teman, daun lidah buaya ini sebagai bahan perangsang akar. Okey. Dengan metode yang sama, cara yang sama, insya-Allah ini adalah hasilnya teman. Hasil yang anda boleh dapat insya-Allah sekiranya anda mengikuti tutorial perkongsian saya kali ini dari mula hingga selesai dengan cara yang sama. Okey, dengan pemantauan dan penjagaan yang sama, inilah hasilnya. InsyaAllah di mana anda juga akan pasti boleh mendapatkan hasil stek daripada pokok bougainville dengan menggunakan bahan tanah subur dan juga daun lidah buaya sebagai bahan perangsang pertumbuhan akar. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya teman-teman. Seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua ya teman, sila anda klikkan tombol subscribe, share, aktifkan tombol loceng juga, share dan like ya, supaya anda menjadi orang pertama sekali akan mendapat mengikuti info-info ataupun maklumat terbaru berkaitan alam pembonsaan. Okey, dari channel Nazir Abdullah. Dan bagi teman-teman itu yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, like dan share, silalah subscribe, like dan share. Kerana subscribe, like dan share itu teman sangat gampang, gratis dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Okey, baiklah teman-teman ya. Sekiranya teman-teman mempunyai persoalan ataupun cadangan, silakan tulis di ruang komen ya teman. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Untuk itu, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua ya, kerana sudi mengikuti perkongsian tutorial saya pada kali ini, iaitu salah satu cara kita menanam stek daripada pokok bougainville untuk dijadikan sebagai bahan bonsai. Baiklah teman-teman, cukup sampai dekat ini dulu. Seperti biasa, sebelum saya mengakhirkan perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat sapanya dari dunia sampai jum, kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.